Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Sahabat-sahabat syurga saya, moga kalian berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan kemuliaan, penghulu segala hari. Jumaat yang pertama di dalam bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dan kita bersiaran langsung daripada studio TV Al-Hijrah yang terletak di Kuala Lumpur. Kalau tak tahu kat mana sebenarnya studio TV Hijrah ni? Studio TV Al-Hijrah depan Masjid Negara kan. Nampak je tercongok je bangunan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan tu. Kami orang dalam tu lah. Kan kita orang berjiran dengan Jawi, insya-Allah. Jadi bersama saya dalam Assalamualaikum subuh pada pagi ini seawal jam 6.30 pagi ini. Jadi kepada penonton, jangan lupa untuk like, share, save dan juga komen di dalam Facebook Live TV Al-Hijrah, sebab kita pun bersiaran langsung di situ juga. Dan juga tagline kita seperti biasa. Saya sebenarnya tadi nampak ni Siti Afsyah Safi'i. Saya tak sebut lagi tagline tak Assalamualaikum, dia dah sebut dah. Bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, bersama kita masuk syurga sekeluarga. Masya Allah. Terima kasih Siti Afsyah Safi'i ni. Masya Allah. Dia orang pertama komen, dia orang pertama yang tulis tagline tu. Masya Allah. Dan kita nak memperkenalkan panel kita pada pagi ini bersama dengan saya dari dalam Assalamualaikum subuh, iaitu Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang merupakan pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila dengar Ustaz Hadi ni hari Jumaat rasa penuh dengan makna. Macam tu kan Ustaz. Masya-Allah. Dan juga kita pada pagi ini perjalanan terakhir ketika amalan di neraca. Tapi sebelum tu kita nak perdengarkan dulu bacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Syekh Asim Osman yang akan membacakan surah Al-Anbiya ayat yang ke-47. Jadi jom sama-sama kita dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Itu dia, Alhamdulillah, sadaqallahul azim, bacaan ayat suci Al-Quran tadi yang surah Al-Anbiya ayat yang ke-47. Jadi kita nak tahu juga maksud yang tersirat yang boleh kita ambil pedoman dalam kehidupan seharian kita. Jadi Ustaz, mungkin boleh jelaskan maksud dan huraian sebenar ayat yang dibacakan sebentar tadi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Hanan, semua tim kru TV Al-Hijrah, sahabat-sahabat penonton yang setia bersama dengan TV Al-Hijrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merestui, meredai, memberikan kepada kita ganjaran syurga, insya-Allah bersama-sama kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hanan, tadi bila kita dengar apa yang dibacakan oleh Syekh Asim dalam surah Al-Anbiya ayat 47,
Sebenarnya bila kita sebut tentang neraca ini, kita tahu setiap amalan kita akan ditimbang. Apa yang kita lakukan sama ada baik ataupun buruk, sama ada kecil ataupun besar, sama ada kita tahu ataupun tidak, semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mahkamah yang adil itu adalah mahkamah Allah. Sebab tu kita kena ingat bahawa kehidupan kita dalam dunia ini, kata ulama seperti mana di dalam tafsir Imam Ibn Katsir mengenai ayat tadi, itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah akan menimbang setiap apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada hari kiamat. Jadi manusia yang nak melakukan dosa, dia kena fikir bahawa setiap apa yang mereka lakukan, setiap apa yang mereka kerjakan, semuanya akan dipertontonkan. Kerana itu, kata para alim ulama, yang akan menjadi saksi kita pada hari kiamat bukan hanya semata-mata tangan dan kaki seperti mana dalam surah Yasin. Tetapi di sana ada 4 yang akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang pertama, kata para alim ulama, yang akan menjadi saksi kita esok-esok ni, seperti mana dalam surah Yasin yang Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita selalu baca, esok ni Allah akan kunci mulut kita, yang akan bercakap tangan dan kaki. Yang kedua yang akan menjadi saksi, kata para alim ulama, yang menulis catatan buku amalan kita, raqib dan atid. Jadi dia akan mempertontonkan buku amalan kita yang kita lakukan. Yang ni yang akan ditimbangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, yang ketiga yang akan menjadi saksi, kata para alim ulama, seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Zalzalah ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi akan ceritakan segala apa yang berlaku di belakangnya. Apa yang kita lakukan ketika mana pintu telah ditutup, tirai telah orang kata dilabuhkan. Waktu itu walaupun tidak ada satu mata memandang, tetapi Allah Maha mengetahui dan bumi akan menceritakan apa yang berlaku di belakangnya. Dan yang keempat, sudah pasti yang akan menjadi saksi yang maha hebat, maha adil, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Sebab tu kata para alim ulama, ia berdasarkan juga di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan walaupun sebesar zarah, yang paling kecil, nescaya dia akan dilihatkan, dipertontonkan dalam suratan amalannya. Dan sebaliknya, seorang yang melakukan amal dosa, dia lihat perkara dosa, duduk dalam bilik, tengah scroll, benda-benda yang haram, benda-benda yang dosa, semuanya akan dipertontonkan. Di mana? Di neraca amalan yang akan dipertimbangkan. Allahu Akbar. Itu dia satu tadabbur yang betul-betul menginsafkan diri kita ni. Jangan ingat tangan dan kaki je, masya-Allah kan, yang akan menjadi saksi kita. Rupanya ada malaikat kanan dan kiri, ada bumi lagi, dan yang terakhir ada Allah sendiri yang akan menjadi saksi kita. Ya Allah, gerun rasanya bila kita dengar tadabbur ayat ini kan. Jadi Ustaz, dalam petikan surah yang lain, surah Al-A'raf ayat yang ke-9 disebutkan bahawa orang yang kurang timbangannya ialah mereka yang merugikan dirinya sendiri. Jadi Ustaz mungkin boleh jelaskan sedikit maksud yang merugikan dirinya sendiri itu pada hari pertimbangan kelak. Dipersilakan Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut tentang yang merugikan diri sendiri ni, sebenarnya Allah sebut di dalam surah Al-A'raf seperti mana yang disebutkan tadi ayat yang ke-9, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maknanya amalan kebaikan, kebajikan dia atas muka bumi ni begitu ringan. Yang berat, dosa dia berat. Dosa yang dia lakukan setiap hari dia tambah saham dosa. Setiap hari dia buat multi-level dosa, MLD. Multi-level dosa ni orang yang main di media sosial, menyebarkan fitnah, menyebarkan perkara-perkara yang buruk, meletakkan gambar-gambar aurat. Ini orang akan kongsi. Bila kongsi, itu disebut multi-level dosa. Sekali dia post, berapa ramai orang yang lihat, mata memandang. Maka amalan kebajikan atas muka bumi ni sedikit, kata Allah. Maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya. Sebab
dalam hidup kita ni perniagaan. Allah berikan kepada kita hari ini, waktu ini, saat ini, nafas yang Allah berikan kepada kita, perlulah kita bayar bukan dengan duit. Bukan kita bayar dengan wang ringgit ataupun dengan emas. Tidak. Tetapi bayar dengan keimanan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ini juga, kata Allah, mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi orang yang rugi ini, yang timbangannya, kebajikannya akan sedikit. Kenapa? Mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, Anan, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita jalan yang mana jalan yang lurus, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kita berpaling daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab itu esok nanti di sana, kita mungkin hari ini kita bersenang-senangan. Ada orang yang melakukan perniagaan yang ingkar atas perintah Allah. Ada orang yang hari ini nak mencari dana, nak mencari duit dengan cara penipuan. Maka dia kena tahu, esok di sana tidak ada satu pun yang terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun yang tidak akan ditimbang. Maka semuanya akan ditimbang di neraca perhitungan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat daripada segi kebaikan dan keburukan seseorang itu. Maka sekiranya timbangan kebaikannya berat, maka sudah pasti dia akan menjadi orang yang bahagia. Tetapi sekiranya dosanya lebih banyak daripada kebaikan, waktu itulah mata kita seperti mana dalam hadis baginda Nabi, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana aku nak mencari engkau ketika mana pada hari kiamat nanti, pada hari yang manusia semua akan bergantung kepada syafaat baginda Rasulullah." Pada waktu itu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Pada waktu itu kata Nabi, carilah aku pada 3 tempat. Ketika mana mereka pergi ke Nabi Adam AS, mereka pergi ke Nabi Nuh AS, mereka pergi ke Nabi Ibrahim AS. Semua Nabi-Nabi, para anbiya ini kata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kemudian pada waktu itu mereka berjumpa dengan Nabi SAW, minta syafaat baginda Rasulullah. Maka kata Nabi, carilah aku yang pertama di timbangan. Kerana di situ aku akan berikan syafaat. Yang kedua, kalau kamu tak jumpa aku, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau aku cari tak jumpa?" Maka kata Nabi, carilah aku di titian sirat. Sahabat tanya lagi, sahabat takut. Ni sahabat Nabi. "Ya Rasulullah, kalau aku tak jumpa kamu, ya Rasulullah." Maka kata Nabi, carilah aku di telaga Kausar. Maka untuk mendapat syafaat Nabi, untuk berjaya, untuk orang kata menjadikan kita ni timbangan amalan kebajikan kita berat di sana, di dunia ni mestilah kita melakukan kebajikan. Kerana dunia ini tempat kita menanam setiap amalan dan hasilnya nanti insya-Allah di sana nanti. Itu dia, Masya Allah. Jadi janganlah kita buat MLD macam Ustaz Dr. Hadi cakap tadi kan, multi-level dosa. Ya, sebab benda-benda macam itu merugikan diri kita. InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika. Penonton sahabat syurga, jangan lari pergi mana-mana. Pergilah buat air teh ke, buat kopi ke. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum Subuh. Tajuk kita pada pagi ini, perjalanan terakhir ketika amalan di neraca. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita selalu dengar berkaitan dengan cerita-cerita berkaitan dengan azab kubur ataupun nikmat kubur. Kita dah selalu dihidangkan dengan cerita bagaimana keadaan di padang mahsyar nanti kan. Jadi Ustaz, mungkin boleh ceritakan juga macam bagaimana keadaan manusia ketika menerima buku amalannya. Ini saya tak pernah dengar lagi. Cerita macam ni. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu bila kita baca Al-Quranul Karim, kita kena insaf dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Sebab Hanan, kita tak melalui lagi zaman yang mana esok pada hari kiamat bumi yang kita tengok indah ni semuanya akan musnah. Ada 2 golongan yang akan menerima buku catatannya. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Insyiqaq, surah Insyiqaq ayat 7 dan ayat 9 sehingga ayat 9. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Golongan pertama iaitu golongan yang akan menerima buku amalannya sebelah kanan. Allah sebut, maka adapun orang yang catatannya diberikan daripada sebelah
tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan periksaan yang sangat mudah. Hisaban yasira. Mudahnya kata seperti mana dalam tafsir Imam Ibn Katsir, seperti mana kalau dilihat daripada buku hari ini peperiksaan, kalau kita biasa write kertas murid ataupun pensyarah ni, kalau biasa write kertas student dia lihat kesalahan-kesalahan kecil itu ditinggalkan. Dia tidak perdetailkan. Begitulah orang yang beruntung pada hari esok nanti, kata Imam Ibn Katsir, seperti mana dalam tafsirnya, maka akan diperlihatkan, dipertontonkan dengan mudah. Maknanya tidak akan diperdetail, tidak akan ditanya satu persatu. Maka orang ini yang qalibu ila ahlihi masrura, iaitu mereka ini akan kembali kepada keluarganya yang beriman, yang akan semuanya masuk ke dalam syurga dengan kegembiraan. Masya-Allah. Jadi mereka dapat buku ni dalam keadaan gembira, sangat gembira. Kenapa? Kerana mereka masuk bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata ulama, golongan yang kedua, na'udzubillah, mereka yang menerima buku amalan bukan dengan tangan kiri saja, bahkan diterima daripada tangan kiri di belakang punggungnya. Allah sebutkan di dalam surah Insyiqaq ayat 10 hingga ke 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dan adapun orang yang catatannya diberikan daripada sebelah belakang, maka dia akan berteriak, dia akan menjerit, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira dalam keluarganya yang sama-sama tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini, dua golongan yang Allah akan berikan buku catatan, satu daripada tangan kanan, satu lagi tangan kiri di belakang. Kenapa dia tidak menerima belah kanan? Kerana tangan kanannya telah diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam tafsir di tengkuknya. Dan Allah berikan penghinaan kepada mereka yang menolak Al-Quran, menolak ajaran baginda Rasulullah, yang menolak setiap kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka melakukan dosa-dosa besar mereka lakukan dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang inilah yang akan menyesal esok hari. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, dalam tempoh 3 minit mungkin Ustaz boleh ceritakan juga amalan-amalan yang boleh memberatkan timbangan, dan seterusnya kongsikan juga kepada penonton berkaitan dengan Akademi Al-Bayan. Dipersilakan Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ada dua amalan yang akan memberatkan timbangan kita. Yang pertama, seperti mana di dalam hadis Nabi SAW. Sama-sama kita ambil ikhtibar daripada penceritaan kisah perjalanan terakhir pada hari ini, iaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi, mengamalkan akhlak yang baik. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin esok ni. Timbangan kita nak jadikan ia berat pada hari kiamat selain akhlaknya yang baik, kata Nabi SAW. Akhlak yang baik maka akan memberatkan timbangan. Allah sangat membenci orang-orang yang kata-katanya kasar dan kata-katanya yang kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyakkanlah zikir. Antara zikir yang disebutkan untuk memberatkan timbangan, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Iaitu dua kalimah yang ringan di lisannya namun berat di timbangannya dan disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita bacalah di setiap pagi, inilah zikir yang akan memberatkan timbangan neraca kita. Sahabat penonton, Ustaz nak mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk kita muhasabah diri. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri dan perbanyakkanlah amalan untuk kita selamat di sana nanti. Esok Ustaz pun takkan dapat membantu diri Ustaz sendiri. Hanan pun sama. Kita takkan dapat membantu orang lain. Tetapi hari ini kita usahlah membantu diri kita dengan patuh atas perintah Allah. Dan Ustaz mengajak sahabat-sahabat untuk kita sama-sama membantu pertubuhan Akademi Al-Bayan. Yang mana pertubuhan Akademi Al-Bayan hasratnya kita nak melahirkan golongan da'i mu'allaf. Mereka ini bukan kelas ketiga, bukan kelas keempat. Mereka merupakan aset terpenting umat Islam sebenarnya.
Mereka boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa, boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Tamil. Jadi kita nak melahirkan di Malaysia ini insya-Allah pendakwah-pendakwah seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnah. Kamu sebaik-baik ummah. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyeru manusia kepada kemakrufan. Kita nak ajak seramai mungkin orang yang bukan Islam, yang belum faham tentang Islam, supaya mereka faham tentang Islam. Dan sekiranya hidayah yang Allah berikan ke atas mereka dengan kefahaman tadi, akhirnya mereka akan memeluk agama Allah. Bayangkan berapa banyak ganjaran yang kita akan dapat. Yang pertama, kita akan membantu golongan mu'alaf yang akan memperbaiki daripada sudut amalan mereka, pegangan mereka. Kita dapat ganjaran. Setiap solat yang mereka lakukan, setiap ganjaran, setiap dakwah yang mereka lakukan, maka kita akan dapat ganjaran. Kita akan membina rumah Allah. Kita sedang proses nak membina tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf di Kampung Pegu Alor Gajah yang sekarang ini kutipan 4 juta. Kita memerlukan fasa pertama ini 10 juta. Ada 6 juta lagi kita harapkan rakyat Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei yang selalu telefon, kan, daripada serata dunia ini untuk membantu melahirkan da'i mu'alaf. Dan bayangkan sekiranya kita hari ini melakukan amal kebajikan bukan saja untuk kita, ayah kita yang telah meninggal, ibu kita, saudara mara kita. Jadi dengan penuh dengan keberkatan, hari Jumaat ini kita sama-sama melakukan kebajikan supaya timbangan kita di sana esok menjadi berat dengan timbangan yang sangat berat, dan pahala kita sentiasa mengalir di dalam alam kubur. Itulah harapan kita, sama-sama kita usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita ada hebahan untuk anak-anak mu'alaf, bukan saja anak-anak mu'alaf, yang tak mu'alaf pun boleh join kelas dalam 3 bahasa. Ada bahasa Tamil, bahasa Mandarin dan bahasa Melayu setiap hari Sabtu secara percuma yang akan diajar oleh guru-guru yang bertauliah. Masya Allah, ini merupakan satu inisiatif yang bagus untuk penonton Assalamualaikum Subuh ini mengumpul saham akhirat. Yalah, kita ni kadang-kadang tak tahu kan timbangan kita ni berat mana kan. Jadi dah tak tahu tu, amihlah kita beratkan lagi timbangan kita dengan membantu pertubuhan Akademi Al-Bayan, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengerusi pertubuhan Akademi Al-Bayan, kerana sudi berkongsi ilmu berkaitan dengan perjalanan terakhir ketika amalan di neraca. InsyaAllah penonton, jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam Assalamualaikum pula. Jumpa kejap lagi.